Dan bersama kami secara langsung dalam Selamat Pagi Malaysia, kilauan Deepavali akan terus menyinari siaran kita pagi ini. Tetapi kita mungkin berubah arah sedikit. Pada kita membincangkan Pesta Cahaya, rasanya terpanggil juga untuk kita bincangkan sedikit tentang penglihatan. Dan pagi ini kita bersama dengan Murphy Chan, Presiden Persatuan Optometris Malaysia, dan juga Profesor Azrin Esmadi Arifin, Dekan Fakulti Optometri dan Sains Penglihatan, dalam membincangkan kempen kesedaran kesihatan mata nasional 2017. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Kita mulakan dengan bertanya tentang status kesihatan mata di kalangan rakyat Malaysia ketika ini, terutama sekali kanak-kanak. Mungkin Murphy boleh beri pencerahan sedikit. Memang terima kasih kerana mengundang kami di Selamat Pagi Malaysia. Pada kelazimannya, masalah penglihatan memang ketara di peringkat sekolah lagi. Jadi sebagaimana kita tahu, yang penting kita sepatutnya menangani masalah ini dari peringkat awal. Jadi sebab itu tahun ini kita mengadakan kempen National Eye Health Awareness supaya kita dapat memberi lebih kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan penjagaan penglihatan di peringkat kanak-kanak lagi. Prof. Azrin, mungkin kita masih ingat bahawa zaman nenek kita, zaman datuk kita dulu, kurang masalah penglihatan mata ni. Mereka tidak ada memakai cermin mata, tidak ada konteks semestinya. Tapi bila kita dapat lihat peredaran zaman, semakin ramai kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan, sama ada rambut jauh, rambut dekat, ataupun mungkin astigmatism. Jadi apakah sebabnya, Prof? Adakah sebab terlalu banyak skrin sekarang ini? Saya rasa pada peringkat awalnya, masalah penglihatan ini mungkin tidak dikesan secara betul. Ini kerana perkhidmatan pada ketika dahulu mungkin tidak secanggih sekarang. Dan saudara betul lah apabila mengatakan yang mungkin masalah itu kalau waktu dahulu tidak begitu ketara, sekarang ini menjadi lebih ketara, ialah kerana terdapat beberapa perubahan dalam gaya hidup kita. Tetapi tidak dapat dinafikan bahawa faktor genetik adalah penting dalam menentukan masalah penglihatan seorang itu. Kalau dahulunya kita tidak dapat mengesan dengan baik, tetapi saya rasa faktor genetiknya masih ada pada ketika dulu, dan sekarang ini diburukkan lagi dengan gaya hidup dan juga penglibatan dalam menggunakan gadget-gadget pada jarak yang begitu dekat. Dan bukan itu saja, tetapi pada waktu yang lebih panjang penggunaan gadget tersebut, ada banyaklah bukti-bukti yang menunjukkan ada kesan pada penglihatan. Jadi cara untuk membuat diagnosis secara betul, adakah dengan pergi kepada pakar optometri semata-mata? Bagaimana untuk ibu bapa dan juga mungkin guru sekolah, prasekolah mengesan terdapat masalah pada penglihatan seseorang kanak-kanak itu? Untuk pengesahan itu, yang penting itu sebagai Persatuan Optometris Malaysia, kita akan menganjurkan lebih ceramah umum untuk memberi maklumat dengan cara mengenal pasti bila dan bagaimana kita tahu sama ada kanak-kanak itu mengalami masalah penglihatan atau tidak. Sebagai contohnya, kalau kanak-kanak itu biasa mengecilkan mata di kelas atau mengkusuk mata, atau lambat menulis atau menghabiskan kerja rumah, itu merupakan salah satu petanda yang kanak-kanak tu mengalami masalah. Dan yang penting tu mestilah mendapat pemeriksaan yang lengkap. Kebiasaannya seseorang tu bila mengatakan pemeriksaan mata tu, biasa kita bertumpu hanya untuk mendapatkan kuasa kerabunan atau katakan power tu. Tetapi yang lebih penting tu, ada banyak lagi faktor yang akan menentukan sama ada seseorang tu dapat melihat dengan lebih jelas dan sempurna. Misalan, bila mereka pergi untuk pemeriksaan mata, seharusnya selain daripada refraksi ataupun kerabunan, ralat kerabunan itu, keimbangan otot mata pun penting. Kan? Yang kedua tu fungsi mata. Sama ada juling atau tidak, ada rabun warna atau tidak, dan sebagainya. Dan selepas tu haruslah pengamal yang bertauliah itu memberi khidmat nasihat yang sewajarnya
supaya kanak-kanak tu dapat tahu cara menangani masalah rabun tu. Prof, adakah dengan selepas diagnosis itu seseorang terpaksa memakai cermin mata, adakah ini adalah suatu situasi yang akan kekal seumur hidup, ataupun adakah terdapat kaedah-kaedah untuk membetulkan kecacatan pada mata dan penglihatan pada masa yang akan datang? Saya rasa beginilah, kerana tekanan di sinilah terhadap penglihatan pada kanak-kanak, kita harus sedar ya bahawa ada beberapa tuntutan kepada penglihatan kanak-kanak ini di peringkat awalnya, di peringkat prasekolahnya dan juga di peringkat sekolah. Dan mesej yang kami nak bawakan pada hari ini ialah pada tahap-tahap ketiga tersebut, ketiga tahap tersebut ada gangguan-gangguan yang boleh terjadi. Dan ini perlu ditangani dengan pemeriksaan yang rapi sebagaimana yang disebutkan oleh Mr. Murphy Chan tadi, dan pemeriksaan yang menyeluruh, kerana sekiranya didapati ada masalah yang berunsurkan penyakit, ini harus dirujuk kepada pakar oftalmologi. Dan sekiranya ianya merupakan masalah fungsian sahaja, ini boleh ditangani dengan pembetulan ralat penglihatan itu, ralat refraksi yang dikatakan sebagai rabun dekat, rabun jauh, astigmatisme. Selain daripada itu, apa yang kita tidak sedar kadang-kadang ialah kanak-kanak memerlukan penglihatan yang efisien, penggunaan kedua mata yang efisien. Dan ini dipengaruhi oleh ralat refraksinya dan juga kebolehan untuk mata itu mengimbangi kebolehan otot-otot di sekitar mata itu untuk mengimbangi kedua mata tersebut. Jadi ini penting untuk menjawab soalan saudara tadi, sekiranya seorang itu memerlukan penggunaan cermin mata di peringkat awal, adakah ianya akan berkekalan? Adalah menjadi fakta bahawanya sekiranya rabun dekat itu bermula pada peringkat awal, ini akan berlanjutan. Dan tidak perlu risau kerana bukan sahaja cermin mata, tetapi penggunaan contact lens, kanta lekap juga telah memudahkan pengurusan rabun jauh ini. Terdapat juga kaedah-kaedah yang berasaskan pembedahan yang kini diperkenalkan seperti LASIK dan sebagainya. Bagaimana pendapat Prof dan juga Cik Murphy berkaitan dengan kaedah-kaedah ini? Saya rasakan begini, sekiranya seorang itu di peringkat kanak-kanak, pembetulannya adalah menggunakan cermin mata dan contact lens. Apabila mata seseorang itu telah stabil dan di peringkat perkembangan yang telah matang, maka penggunaan laser itu adalah satu teknologi yang canggih yang telah memudahkan lagi pembetulan penglihatan, kerana tidak perlu lagi menggunakan cermin mata yang tebal apabila seseorang itu telah menjalani rawatan laser. Betul, saya setuju dengan pendapat Prof. Yang saya tekankan di sini, pada peringkat awal penjagaan mata tu mestilah dapat yang terbaik supaya dapat kawal daripada kuasa atau refraktif itu menjadi terlalu tinggi. Jadi peringkat awal bukan saja dari segi pemakaian kacamata, tetapi dari habits ataupun tabiat, cara mereka membaca, cara mereka menggunakan pencahayaan yang betul, ini semua akan membantu supaya penglihatan itu akan menjadi lebih stabil. Terdapat juga kanta lekap yang dikatakan membantu mengubah bentuk mata ketika tidur. Bagaimana pendapat Encik Murphy dan juga Prof berkaitan dengan kaedah ini? Adakah ia berkesan? Kaedah itu dinamakan autokeratologi. Memang ia merupakan salah satu teknik yang terbaru dan ia memang memberi manfaat jikalau kita melalui proses yang sebenarnya ataupun yang lengkap. Kita terpaksa dulu melihat kesesuaian mata itu dengan teknik ini. Seperti dengan ubat juga, bukan semua ubat sesuai untuk setiap orang. Jadi ya, ia memang sangat bermanfaat pada peringkat usia awal lagi seperti kanak-kanak, kerana di sanalah kita dapat mengawal kerabunan itu. Berapa, Prof? Kaedah autokeratologi adalah satu kaedah saintifik yang telah dibuktikan berkali-kali di dalam kajian yang dilakukan di dalam dan di luar negara. Ini adalah satu kaedah yang sangat efisien, yang telah dibuktikan bukan sahaja boleh melambatkan perkembangan miopia ataupun rabun jauh, tetapi ianya reversible, ya, boleh dipulang balik.
dan ianya boleh berulang apabila seorang itu berhenti memakai dan memakainya semula. Ini penting kerana penggunaan autokeratologi adalah merupakan satu kaedah yang reversible. Jadi apabila dirasakan tak sesuai, boleh dikembalikan pada keadaan yang asal. Ya. Okey, banyak yang kita dengar tentang nutrisi yang boleh membantu menjaga mata. Yang paling kerap kita dengar, kalau makan lobak merah, dia akan membantu menjadikan mata kita lebih sihat. Adakah ini tepat ataupun ia cuma sesuatu yang digunakan oleh ibu-ibu untuk memaksa anak mereka makan lobak merah? Pada suatu masa dulu saya agak skeptikal, tetapi akhir-akhir ini pembacaan saya dan juga pergaulan saya dengan pakar nutrisi telah meyakinkan saya bahawa memang ada kesan. Cuma apa yang ditekankan selalunya dalam media itu seolah macam makan lobak itu aja yang boleh menyebabkan ataupun mengurangkan kerabunan mata. Itu tidak begitu tepat. Tapi yang membantu terutamanya apabila kita melihat seorang yang tak cukup nutrition, ini penting. Tapi di Malaysia ni saya rasa nutrition ni tak cukup. Tetapi ada faktor penghalang ataupun protective factors yang boleh diketuskan oleh pengambilan makanan tertentu. Dan ini ada bukunya kalau nak baca. Encik Murphy, apakah antara nutrisi lain ataupun pengambilan zat lain yang boleh membantu menjaga mata? Bagi pendapat saya, vitamin A, C dan E. Tetapi memang nutrisi itu memang ada pengaruh pada kesihatan mata. Tetapi yang lebih penting itu, satu adalah pemakaian kanta yang sesuai dengan masalah kerabunan. Kedua tu je tabiat. Kalau makan pun lobak banyak, tetapi tabiat tu selalu baring dan baca buku, baca di tempat yang gelap, terlalu lama dengan device digital, itu tidak mencukupi lah. Jadi secara priority, yang penting itu pemakaian kacamata yang betul. Bukan semua kanta adalah sama. Ada kanta yang boleh menapiskan UV dan berikan penglihatan yang lebih jelas, dan juga selain daripada itu tabiat membaca, cara membaca dan juga nutrisi lah. Baik, Encik Murphy, kita bincangkan di minit berbaki ini tentang kempen kesedaran kesihatan mata nasional. Di mana dan bilakah ia akan terus dianjurkan? Tahun ini Persatuan Optometris Malaysia akan mengajukan satu kempen yang khas untuk kanak-kanak. Kami akan mengajukan di Kidzania, Mutiara Damansara pada Ahad 29 hari bulan Oktober ini, dan kami menggalakkan orang ramai mengunjungilah tempat itu sebab sangat menarik. Kita ada pameran optometri tentang jenis perbezaan bagaimana seseorang nak memilih kanta yang paling sesuai untuk masalah itu. Sebab bukan semua kanta adalah sama. Ada kanta yang boleh memberikan transmisi optik yang lebih elok dan mutu kualiti yang lebih tinggi supaya lebih selesa bila seseorang itu memakai. Dan juga bagi mereka yang mencurigai tentang kanta sentuh atau contact lens, jadi ibu bapa boleh mengunjungi pameran itu, mendapatkan maklumat yang lebih tepat tentang apakah kanta sentuh yang paling sesuai untuk kanak-kanak mereka, anak-anak mereka. Dan juga kita ada ceramah untuk memberi oleh pakar optometris tentang penjagaan mata, kanta yang sesuai dan juga kanta sentuhan yang sesuai untuk kanak-kanak. Dan dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Encik Murphy dan juga Prof kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan selamat berjaya dalam penganjuran kempen ini. Semoga ia memberi lebih banyak maklumat dan juga pencerahan kepada ibu bapa tuan sekali di luar sana tentang bagaimana untuk menjaga mata anak-anak mereka. Terima kasih Encik Murphy sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu dia perbincangan kita tentang kesihatan mata. Harapan kami semoga ia membuka mata anda sedikit kepada teknik-teknik baru yang sudah pun sedia ada di dalam pasaran, yang boleh membantu anak-anak anda di rumah, dan juga bagaimana dengan pemilihan kanta yang sesuai untuk membantu mereka pada tahap awal.